Boleh ya? Okay. Ini objektif, kemudian network. Ini network lah, dia sebut network. So ini juga sebahagian pada dapatan yang penting lah untuk kita bentuk dapatan ni supaya kita boleh jelaskan ataupun tunjukkan kepada pemeriksa kita bahawa ini adalah dapatan setelah kita menjalankan pendidikan. Itu pentinglah untuk kita jelaskan. Ini network ni yang kita bentuk lah. Yang kita bentuk tadi ni semua dipanggil network. Dan juga ni perkataan-perkataan ni boleh pelbagai kan, melalui yang sebagainya boleh pelbagai ni. So kita kena kreatif lah dalam menentukan bahagian interpretasi. Link tu adalah untuk interpretasi. Okey. So sini kan ada berapa senarai semak lah yang perlu ada dalam bab 3 kita. Satu, kita kena jelaskan kenapa kajian kualitatif kita pilih. So adakah dia sesuai dengan kita punya ni? So satu yang kita boleh nyatakan. Yang kedua adalah kita perlu nyatakan apakah pendekatan kajian. Ni yang kita buat tadi lah kan. Yang pertama tadi, step pertama. Step yang kedua, kita kena tulis balik apakah metodologi, metode pengumpulan data yang kita gunakan. So kena senaraikan semua informan, senaraikan semua dokumen, senaraikan apakah gambar ataupun dokumen lapangan yang kita akan dapat. Okey, kena senaraikan ni lah. Kemudian proses analisis data kualitatif. So kita kena nyatakan bagaimana proses deduktif, bagaimana proses induktif dan proses-proses pengkodan ni tadi. Dan kita kena explain juga bagaimana proses memo dan link, dan juga kita kena tunjukkan triangulasi dalam dapatan kajian. Triangulasi dalam dapatan kajian apa? So ini adalah triangulasi dia. Kan bila dia bertemu dekat sini, so ini adalah triangulasi dalam dapatan. 3 jenis data yang kita ambil tadi adalah triangulasi dalam data. So kita kena faham lah kan perbezaan tu. Triangulasi ada 2 keadaan dan juga ada triangulasi dari metodologi dan sebagainya, itu di luar kita punya bincangan hari ni lah. Okey, dan kita mesti buktikan ini. Penting kan? Kesahan dan kebolehpercayaan kajian. So gunakan banyaklah pendekatan kan, boleh buat verification selepas tu. Siapa yang berminat lagi boleh gunakan pendekatan Cohen Kappa. Cohen Kappa sangat jelas. So kita boleh beri numbering dan nilai itu akan dapat pada analisis tadi. So 0.7 berarti kita punya coding adalah diterima dan sah. Kan 0.7 macam nilai Cauchy-Black alpha tu. Cauchy-Black alpha. Kemudian interpretasi, okey. Bagaimana kita nak interpret data dan memaparkan data. So ini antara perkara lah. Tak banyak pun kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya rasa tu saja perbincangan kita. So ini antara dokumen-dokumen penting lah yang boleh jadikan rujukan. Ni qualitative content analysis ni, so boleh dapatkan buku ni. Saya tak sure di library kita ada ke tak, tapi boleh semak lah, saya rasa kemungkinan besarnya ada lah. Dan ini memang ada lah, kebanyakan buku pekaji biologi kualitatif perlu ada lah kajian ni. Dan juga satu lagi buku yang saya lihat baik juga, Preni ni, dan dia ada dalam bahasa Melayu pun saya ingat ada. Tapi quality research method ni ada di library kita. Saya rasa 3 buku ni ada di library kita lah. Tapi kalau kita nak menggunakan secara kerap, saya rasa lebih baiklah kita ada sendiri dokumen ni. Okay, saya rasa itu saja. Kalau ada persoalan boleh tanya pada saya sekadar ini dulu. Mungkin ada apa-apa soalan? Saya kembalikan dulu pada pengurusi dulu. Doktor. Okey. Maaf doktor bertanya, yang secara semak bab 3 tu itulah kira subtopik dalam bab 3 ya? Secara umumnya. Siapa Dr. Azmi ya? Azmani. Oh, Azmani. Secara umumnya begitu. Kan? Secara umumnya. Kita sebenarnya cara yang terbaik adalah sebenarnya banyak kan tesis. Kita cuba kena pasti tesis-tesis yang menggunakan pendekatan kualitatif. Nanti saya cuba share lah kalau ada. Saya biasa bagi juga kat pelajar saya kan. So ada berapa template tu yang memang clear cut, cuma kita kena suit dengan kajian kita. Masukkan informan kita, masukkan approach kita, masukkan apa dokumen-dokumen yang dipilih. So ada tu kan, dari segi didaksi, induktif dan sebagainya tu
hampir samalah proses tadi kan, hampir sama. Cuma kita itu adalah listing yang ada lah, yang kita kena buat secara umumnya. Cuma dia ada pendetilan-pendetilan lah. Dan saya menasihatkan lah kepada calon-calon paskar untuk beri satu topik pada metodologi ni. Supaya apa? Supaya kita juga kan, kita selamatlah daripada persoalan-persoalan daripada para penilai kan. Sebab di approach penulisan sekarang ni, dia memang mementingkan aspek metodologi ni untuk memastikan kajian kita valid dan kajian tadi adalah reliable. Itu penting lah untuk kajian-kajian yang sekarang, semasa ni. Okey, ada persoalan tak? Lain? Okey. Siapa? Belum kenalkan diri? Saya Siti. Nak tanya, untuk topik yang ketiga ni perlu juga ada theory yang untuk menentukan kita punya data. Tak jelas lah. Saya tak terdengar soalan. Boleh siapa-siapa? Anis, dengar ke soalan tu, Anis? Tak boleh dengar juga, sangkut. Cuba. Boleh ulang balik? Ataupun ada yang lain dulu? Ada soalan? Assalamualaikum doktor. Okey. Saya Aina Madia. Okey, doktor tadi tentang ketepuan data. Okey. Kiranya ketepuan data ni dia macam mana cakap, dia menjurus kepada kajian lapangan doktor. Ketepuan data ni ada dua lah. Satu, kita mesti make sure ketepuan data tu pada teoretikal dan konseptual. Maksudnya kita tak tertinggal apa-apa yang menjadi menjadi asas pada kajian kita, konsep kajian kita. So satu, kita kena make sure. Saturit ni maksudnya dia penuh. Kan, penuh. Tapi bukanlah kita confirm penuh kan. Mungkin ada dalam proses tu akan tambah baik tu, mungkin ada lah. Tapi kita kena alert lah. Contoh, bila kita buat kajian, tiba-tiba ada keluar legal yang baru. So kita kena alert, kena tambah dalam konseptual kita. Yang kedua, kita mesti pastikan saturation masa kita collect data. Saturation tepu semasa kita pungut data. Maksudnya kita tidak tertinggal mana-mana data. Sebab kita takut kan, perkara berlaku bila kita masuk dalam Dewan Viva, penyajiannya, sekarang dah ada garis panduan baru. So itu paling kita takut. Sekarang dah ada peraturan baru. Sekarang dah ada keluar zakat yang baru. Jenis zakat yang baru kan. Itu kita takut sebab kita tak cover. Tapi once kita cover, kita pastikan saturation dalam kita punya ketepuan dalam kita punya theoretical, automatik kita akan tanya dalam pada interviewee tadi, orang yang kita interview tadi, apa yang perlu berdasarkan konteks kajian. Dan bila dia jawab-jawab tu, dia tambah lagi. Dan penting untuk kita tanya dia, ada tak Ustaz perkara yang lain-lain lagi yang saya mungkin tak tanya Ustaz kan? Kita confirmkan dia. Oh, dia kata ada, kita bagi zakat pun ada juga zakat-zakat yang lain. Contoh. So kita, supaya apa? Supaya kita make sure data kita tu penuh. Kita kena always tanya ke dia, ada tak perkara-perkara yang saya mungkin tinggal apa semua kan? Sometimes masa kita recording tu, Ustaz tu tak perasan kita tertinggal data tu. Tapi kita kadang-kadang dia ajak kita minum sebagainya, kita boleh tanya, ada Ustaz apa-apa perkara yang tinggal? Dia kata ada juga. Kadang-kadang interview ni pun kita kena ada satu skill lah nak dapatkan data pada dia kan. Kadang-kadang dia tak cakap masa tu, kita dah minum dengan dia tu, buat dia cerita kan. Tapi everything kita kena collect lah supaya sebaik mungkin tidak berlaku satu perkara yang kita tertinggal. Tu saya faham. Tapi proses tu memang boleh dibuat kan, tapi sebenarnya proses tu sangat-sangat subjektif. Dan kajian kualitatif ni, satu lagi saya ingatkan, dia berevolusi kan. Dia berevolusi maksudnya berkembang. Maksudnya apa yang informan kita tetapkan peringkat awal tak semestinya sama dengan hujung nanti. Apa yang kita jangkakan di peringkat awal tu tak semestinya sama apa bila kita pergi ke lapangan. So dia mungkin ada perbezaan-perbezaan tertentu lah. Tapi make sure kita cover lah perkara-perkara berkaitan tadi. Okay, terima kasih Nina. Boleh faham? Boleh jelas Nina?
Jelas, cumanya contohnya macam yang Dr. cakap tadi, apa yang kita jangka daripada informan, macam contoh kan kalau saya ada interview zakat, so apa yang kita jangka tu berbeza. So maksudnya kat situ tak sampai lagi ketepuan data. Itu masih lagi belum sampai ketepuan data. So kita kena go further lagi. Okey, faham. Okay, ini nampak kan? Nampak. Dia belum mencapai ketepuan data sebab ada di luar daripada pengetahuan kita benda tu berlaku. Luar teoretikal berlaku. So kita kena go further lagi terhadap data tu. Faham Doktor, terima kasih. So bila kita pergi, kebanyakannya kan, bila kita pergi ke lapangan, so kita akan tahu apa masalah di lapangan. Kan? Itu antara yang penting lah. Kan? Bila kita pergi lapangan, so kita akan tahu lapangan dan kita tahu pula apa yang berlaku di lapangan. So kita akan pergi-pergi lagi lah kan, sampailah mencapai ketepuan data tadi. So pentinglah, bila siap di teoretikal, jangan tunggu lama, pergi cepat ke lapangan. So cuma kita ada kekangan lah musim-musim PKP ni. Tapi boleh kita aturkan Google Meet dan sebagainya. Awak nak record pun senang. Cuma kita akan ada masalah sikit kalau nak dapatkan video gambar rajah tu agak masalah kan. Cuma kadang-kadang Ustaz Zakat ni dia ada website dia kan. Dia pergi tunjukkan gambar dia agihkan zakat. Sama juga yang lain, dia tunjukkan pemberian zakat dalam bentuk picture kan. Dia tunjukkan bila berlaku pandemik ni dia buat edaran akhbar, dia telah serahkan berapa zakat. So dia buat macam-macam lah konten ni. So anything yang kita nampak daripada Facebook zakat ke Instagram zakat tu kita boleh ambil sebagai kita punya documentation sebenarnya. Kan, untuk support, untuk regulate, untuk beri kekuatan terhadap data kajian kita. So kena pertimbangkanlah perkara-perkara itu dalam masa sekarang ni ataupun untuk kajian-kajian yang mendatang ni kan, dia ada, sebab tu saya kata kajian ni dia berevolusi. Dia macam-macam yang saya data. So sebagai pengkaji ni kan, masa saya nak mengkaji ni, masa zaman ni kita nak mengkaji ni, kita kena pertimbangkan, kena ada akaun-akaun sosial media, kena ada akses terhadap YouTube sebab kita nak cover semua perkara dalam kajian kita. Okey ya? Okay, ada soalan lagi? Okey. So kalau tak ada kajian, tak ada kajian pula. Kalau tak ada apa-apa tambahan. Ada soalan tak lagi? Ada. Saya Siti tadi. Okey. Satu soalan, adakah kita perlu adakan satu teori untuk support kita punya data dalam chapter 3? Dalam chapter 3 berarti? Untuk teoretikal kajian? Yes, betul. Okey. So, itu juga antara cadangan saya lah kan. Okey. Satu, proposal. So kita set up everything berkaitan dengan objektif dalam chapter pertama kita. Yang kedua adalah kita mesti bentuk teoretikal konseptual kajian itu dalam bab kedua kita. So make sure everything kita explain dalam bab 2 kita. So jangan untuk kita bentuk teoretikal ni kita mungkin akan ambil benda yang tak perlu. So don't worry. Cuma kita jangan sampai tertinggal benda yang perlu. Itu maksud saya. So everything, kalau dengar buat syariah risk, everything tentang risk dan syariah tu bawa masuk dulu, kumpulkan dulu dalam kita punya literature tu. Betul? By the time tu baru kita screen balik, sorting balik, tengok apa yang perlu, apa yang tak perlu. So kita akan belajarlah dalam proses tu. Bila kita pergi lapangan, tu kata ini tak termasuk dalam syariah risk, dia masuk dalam financial risk. So kita sorting balik, tambah baik balik supaya kita dapat perbaikilah kajian tu. Tapi make sure kita kena bangunkan objektif 2. Kadang-kadang ada juga yang perlu bangunkan sampai 2 chapter. So penting bangunkan chapter kedua, chapter seterusnya kalau perlu kan. Ada juga yang dia buat conceptual framework, lepas tu dia buat syariah aspek, dia buat legal aspek dalam bab yang berbeza. Itu bergantung kepada kita punya cara pengolahan tesis lah kan. Itu perlu bincang dengan supervisor lah. Tapi perlu tak ada satu conceptual framework dalam satu bab, saya mencadangkan perlu. Cuma itu kena bincang lebih detail lah dengan penyelia masing-masing. Okey? Ada soalan? Assalamualaikum Doktor.
Okey. Assalamualaikum Doktor. Saya ada soalan. Kalau nak buat Apa? kajian Boleh tafsir perkenalkan diri? tematik, saya guna apa ni, nama Aisyah. Okey. Nama suami ha. Okey, Okey. apa kajian tematik tafsir, Hmm. ada kita boleh menggunakan rujukan artikel ataupun kajian-kajian lain untuk support apa coding daripada tema daripada tafsir. Okey. Satu, Sebab apakah okey, kita pergi ya. Satu, Ya. apakah tema yang nak cari dalam tafsir tu tema mengenai apa? Itu saya mungkin perlukan sikit info. Contohnya kita cari pasal pendidikan. Okey. Contohnya lah sebab jadi bolehkah setelah pendidikan anak-anak, adakah kita boleh ambil daripada kajian-kajian daripada barat ke mana-mana untuk masuk sekali coding untuk pendidikan anak-anak tu, nak dikaitkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Okey. Okey ya. Satu, untuk kita buat kajian tematik ni dia perlu ada satu yang sangat spesifik lah kan. Sangat spesifik. Saya tertarik dengan satu kajian. Okay, nanti siapa boleh jumpa dengan Dr. Dasuki lah kan. Beliau mahir lah dalam kajian tematik hadis ni. Tapi saya tertarik dengan kajian dia tentang halal supply chain dan juga MS apa tu kan, halal standard tu, dan juga kajian tematik daripada Al-Quran. So bukanlah teori halal supply chain tu ada kan, tapi dia kemukakan idea supply chain tu dengan baik. Kemudian mengangkat, cuba kodkan, mencari tema-tema daripada tafsir tadi yang membincangkan soal halalan thayyiban, dan dapatan dia sangat menarik. Tapi nanti boleh, kalau ada nanti boleh minta bantuan Dr. Dasuki lah. Dia telah mengangkat beberapa tema-tema halalan thayyiban, dan kadang-kadang bila mufassirin buat mengangkat idea tu, kita fikir sampai tahap tu kan dia telah membincangkan soal saya tak ingat istilah ada GMO dan non-GMO kan, natural dan sebagainya, sehingga membincangkan tu. Bagi saya tematik Al-Quran ni, kajian tematik tafsir ni yang baik, cumanya sumber utama perlu dirujuk kepada kitab-kitab mutabar ni. Kan Ibn Katsir, dia tak boleh kepada secondary. Satu kan. Tetapi dalam kita membentuk idea supply chain tu, boleh tak kita gunakan teori luar? Yes, tentu sekali kan. Kita akan merujuk kepada literature yang ada, praktis yang ada, dokumen yang ada kan. Dokumen halal standard, quality standard, semua memang ada lah dalam kita bentuk teori ataupun konsep tu. Tapi bila kita mengambil idea halalan thayyiban tu, kita kena merujuk terus kepada kitab tafsir tadi. Maksudnya membentuk teori boleh menggunakan literature. Tapi untuk data kajian kita nak kod tu, perlu terus kepada sumber primer kita, iaitu kitab-kitab muktabar. Kitab-kitab tafsir tadi. Tafsir ya, muktabar. Okey ya? Boleh menjawab soalan ke? Okey, ada soalan lagi? Saya nak jawab semua ni saya. Dah rasa siapa yang ada soalan boleh on voice note ataupun boleh kemukakan dekat chat box, dan saya akan baca soalan tu dan Dr. Faiz boleh menjawab soalan tu. Sebelum kita habiskan program, masih ada apa-apa lagi pertanyaan atau soalan ke nak ditanyakan kepada Dr. Faiz? Okey Doktor, saya ada satu soalan lagi. Bagaimana analisis tafsir tematik yang sebenarnya? Macam mana? Semula? Cara menganalisis data daripada tafsir tematik. Okey. So tafsir tematik macam saya sebut tadi, kita mesti kod apa yang ada dalam teori kajian. Kan? Contoh kita mengkaji halalan thayyiban. So kita kena kenal pastilah di mana part dalam Al-Quran tu, teks itu yang menceritakan tentang halalan thayyiban. Kemudian konsep halalan thayyiban tadi kan kita kena kod. Kita kena tahulah ayat mana yang, pertama sekali kita kena pastilah ayat mana yang menceritakan tentang halalan thayyiban. Kemudian pentafsiran tu mungkin berbeza kan antara Ibn Katsir, Jalalain dan lain-lain lah kitab mutabar. Jadi kita akan melihat apakah
pandangan daripada Ibn Qasir berkaitan dengan halalan thayyiban. Kemudian apakah pandangan mufassirin yang lain berkaitan dengan halalan thayyiban. Tapi dalam konsep halalan thayyiban tadi dia ada juga naturalness kan, ada juga soal hygiene, soal apa. Jadi perkara-perkara tu kita kena lihat secara detail. Kemudian kita melihat dari pandangan konteks mufassirin tadi. Itu. Jadi kita quote berdasarkan idea halalan thayyiban, supply chain, dan kita tengok dari segi pandangan mufassirin. So kita akan nampaklah perbezaan ataupun persamaan dalam pandangan-pandangan mufassirin tu bila kita buat coding nanti. Itu antara asasnya lah. Tapi kalau nak lebih detail, kita ada pakar, Dr. Dasuki sangat pakar dalam buat kajian ni. Kalau berminat untuk buat pendidikan, saya cadangkan beliau lah. Okey, itu saya bagi secara umum lah, sama juga dengan kajian-kajian yang lain. Okey? Boleh faham kan Ustazah? Terima kasih Doktor. Ya, terima kasih. Okey, itu secara ni lah saya membaca sedikit kajian beliau, tetapi tidaklah searif pada tuan punya tesis tu. Tapi saya nampak satu kajian yang baik lah untuk dia buat kajian. Sama juga tematik hadis dan sebagainya. Ada Ustaz Syukri kita pun dalam proses kan menyiapkan kajian berkaitan dengan hadis ni. Itu pun satu kajian yang menarik lah bagi saya. Okey, ada apa soalan lagi? Doktor, saya ada satu soalan. Okey. Apa kaitan? Saya tahu nama? Minta maaf. Aini Nawadiah. Okey, ini Nawadiah. Okey. Apa kaitan kajian literatur dengan dengan kualitatif ni lah, sebab kalau kita perasan lah, SV supervisor akan tekankan kajian LR ni daripada awal kajian akan tekan tentang LR, dan juga dalam DRP dan Kulikim lah selalu ditekankan. So apa kaitan antara dua ni Doktor? Macam mana kita nak integrate dia? Okey. Sebab apa? Soalan ni kenapa supervisor kita tekankan literature review? Kan ada sesiapa nak bantu saya? Okey, sebab yang utama adalah daripada literature review kita bentuk theoretical ataupun konseptual. Dengan kata yang lain, kalaulah tiada literature, berarti kita tidak ada konseptual dan theoretical kajian. So tanpa asas konseptual dan theoretical ni, berarti kita takkan boleh pergi kepada proses analisis kan. Kita nak coding apa? Kan? Kita tak ada asas tu. Tapi contoh, kalau kita tahu dah, dia katakan miskin ini pendapatan, kesihatan, tempat tinggal, tiada pendidikan dan sebagainya. So kita ada beberapa kriteria kan, dia katakan miskin ni tadi. So mana kita dapat benda ni? So dia tak ada keluar tiba-tiba ada kan. So perkara-perkara ni kita dapat daripada LR yang supervisor kita minta kita cari tu. So bila kita dapat, kita sorting, buat penjelasan, jadi kita akan tahulah bahawa adanya theoretical ni berdasarkan literature yang kita rujuk sekali. That's why alhamdulillah lah kalau actually supervisor kita minta untuk buat LR, berarti satu awalan atau permulaan yang baik lah. Okay, itu maksudnya Ina, inilah kita nak gunakan untuk buat coding nanti. Asas dia. Okay Doktor, terima kasih. Okay, ada soalan? Any questions? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Doktor. Okay, siapa? Berkenan diri? Syahir. Okay, Syahir. Silakan Syahir. Pendekatan tadi yang slide pertama tu Doktor, yang awal tadi, pendekatan kajian kualitatif ni, yang mana dia ada 4 lah Doktor, sampai kajian kes kan. Okay. Ini yang fenomena, histori tadi, tokoh, lepas tu soalan dia? yang sampai kajian kes tu. Lepas tu nak tanya, kalau macam kajian kes, kan kuali pun ada kan, dan macam mana contoh dia, dan apa beza kajian kes kuali dengan kuanti? Kajian kuali dengan kuanti ni banyak beza dia kan. Tapi beza yang paling besar adalah
bagaimana kita memungut data. Itu beza paling besar sekali. Kalau kita memungut data, collection, how we collect the data? Melalui interview. Kan? Interview. So kita collect data daripada interview. Dan jumlah sampel kita itu dalam konteks kualitatif. Dalam konteks apa dia sedikit lah kan, purposive sampling. So berarti data kita data kuali dan kita analisis pun secara kualitatif. Boleh tak kita pindahkan kepada data ni dalam bentuk numbering ataupun boleh. Kan kita boleh pergi kepada dapatan deskriptif pun boleh kan, berapa ramai setuju, berapa ramai rejected, berapa ramai setuju dalam konteks ni, berapa frekuensi risiko. Kita boleh dapat data tu. Tetapi dia masih lagi kajian kualitatif. Sebab apa? Sebab kita collect menggunakan interview, menggunakan pendekatan kuali. Kalau di peringkat awal, kita buat survey ni menggunakan, kita collect data menggunakan survey, soal selidik. Kemudian kita guna analisis biasa deskriptif. Frekuensi kan, setuju tak setuju, dan kita akan dapat mean, median, mode. Kan? Kemudian kita tukar, masukkan dalam HLST. Kan? Ataupun kita present data tadi menggunakan HLST. Walaupun kita guna HLST untuk present result data pada survey, dia still adalah data kuantitatif sebab dia menggunakan approach survey. Jadi bagaimana kita menentukan kajian tu kuali atau kuanti berdasarkan bagaimana kita collect data tu. Okay? Boleh faham Syed? Faham Doktor. Terima kasih. Nak tanya Doktor boleh bagi satu contoh kalau kajian kes yang kuali? Kajian kes kuali, kalau contohnya kita kajian kes kuali ya, kalau kita ambil banyak kajian kes ni, kalau kita mengkaji tentang praktis di hospital. Contoh kan, hospital kita ambil klinik di klinik kan, klinik A, B dan C, bagaimana dia, cara dia menerima pesakit kan di musim COVID ni. So kita buatlah kajian. Klinik A itu satu kajian kes. Klinik B satu kajian kes. Klinik C itu satu kajian kes. Jadi kata kita buat pelbagai kajian kes, dia jadi multiple case study. Kajian kes pelbagai. Sama juga kalau contoh kita buat kajian tentang pengajian Quran di institusi berikut. 1, 2, 3, 4. So semua ni adalah satu kajian kes. So banyak kajian Quran ni di institusi A dengan B, C dan D ni dia mungkin berbeza. Jadi dia multiple case study. Okay? Itu contohnya. Mana kajian kes kalau kajian kes tu dia boleh jadi kuali atau kuanti ikut kaedah collecting data method tu. Bagaimana kita collect? Apa data yang kita nak? Kan itu penting. Data bagaimana yang kita mahukan? Kalau kita nak ambil data tentang kefahaman pelajar, populasi pula banyak kan? Soalan establish. Dah ada. So mungkin pendekatan kuantitatif lebih baik lah. So saya rasa sekadar tu dulu. Yang mana kita tak sempat jawab tu nantilah kita akan bincang lagi ya. Pengguna ni, Anis ya. Kita akan bincang lebih detail nanti. Masa pun saya dah ambil terlebih dah ni, 40 minit terlebih. Okay, pertama sekali saya mohon maaf lah sekiranya ada kesilapan, ada salah kata sepanjang membentangkan ini. InsyaAllah kita akan cuba teruskan lagi dengan sesi-sesi berikutnya. Tapi walaupun orang lain pula lah membentang. Ada turn-turn dia kan. Okay, terima kasih atas bantuan semualah pengurusi Anis, Tuan Meja kita dan semua inilah persatuan kita APS dan juga Ketua Pusat Pengajian Siswaza dan semua sahabat-sahabat lah yang banyak membantu pelajar-pelajar. Jangan rasa rasa sukar lah kan, it's a part of process memang kita belajar tu, itulah bagi saya. Cuma kita kena ada flow kan, bila kita pergi tu kita ada flow dan fokus dengan apa yang kita buat. So dia memang memerlukan sedikit komitmen, ada tak faham, turun naik, sedih. Saya pun mengalami perasaan tu kan, nampak kita dah siap ni, memang lega kan. Saya pun mengalami proses sedih, moral down, rasa nak berhenti belajar. Semua itu proses yang biasa kita lalui. Cuma orang-orang yang bertahan saja yang dapat apa yang dia nak. Itulah saya punya ni. Dan semua kita doa juga semoga diangkatlah wabak ni daripada negara kita, daripada dunia ini keseluruhannya. Dan juga kita mohon keselamatan saudara-saudara kita di Palestin kan. Saya rasa banyak perkara lah yang kita perlu lebih dekat dengan pencipta kita.
Saya rasa untuk itu sekadar ni saja. Maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Saya serah kembali kepada panel kita. Pada pengerusi. Saudara Anis. Okey, terima kasih banyak Dr. Faiz. Memang banyak sangat yang Dr. Faiz share sampai maksudnya sebab saya rasa sesi ni memang tak cukup, perbincangannya memang panjang dan semua maklumat yang Dr. Faiz share memang padat. Bermula daripada macam mana cara untuk kita meletakkan objektif kajian, cara untuk kita pilih sama ada theoretical atau conceptual framework, daripada segi kita punya size sampling, cara analisis data, cara kita menggunakan periksaan atletik, dan saya rasa memang hari ni banyak sangat input berguna yang kita boleh guna pakai untuk kita membuat kajian kita, membuat tesis kita. Jadinya saya nak terima kasih banyak kepada Dr. Faiz kerana sudi meluangkan masa hujung minggu ni, dan terima kasih juga kepada semua peserta kerana telah menyertai kami, dan saya juga selaku AJK untuk program ini ingin minta maaf sekiranya terdapat kekurangan atau kesilapan sepanjang mengendalikan program. Yang mana yang bertanya berkenaan dengan isi jail, actually sebelum ni pihak IPS ada menyediakan isi jail. Tapi disebabkan bila kita kena alliance dengan corporate ASIS, jadinya macam ada beberapa masalah teknikal yang kami hadapi. Tapi untuk program kali ni tak ada isi jail. Tapi insyaAllah for the next program iaitu kita mungkin akan membuat bengkel khusus untuk metod kuantitatif, dan semasa program itu kami akan menyediakan isi jail. Jadi saya terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa. Dan salam PKP untuk yang akan dilaksanakan 1 Jun ni. Terima kasih semua.